Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ini kita nak masuk tajuk yang baru iaitu bab 5, air dan larutan. Di mana kita akan tengok dahulu 5.1 sifat fizik air. So sekarang kita tengok terlebih dahulu sifat fizik air tulen. Air tulen ni maksudnya air yang kita tak campur dengan apa-apa bahan pun lagi. Okey, boleh Okey, air tulen ni dia tiada warna, bau dan rasa. Kemudian, takat didih air tulen ialah 100 darjah Celsius. Takat didih ni suhu semasa air nak bertukar kepada gas. Okey, ataupun wap air. Takat beku dan takat lebur 0 darjah Celsius. Takat beku suhu semasa air nak tukar jadi ais, pepejal. Ataupun takat lebur suhu semasa ais nak jadi air. Okey, boleh 0 darjah Celsius. Ketumpatan air adalah 1 gram per sentimeter padu dan air merupakan konduktor elektrik yang lemah. Maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik tetapi sikit sahaja. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok tegangan permukaan dan tindakan kapilari. Apa tu? Tak apa, kita tengok kenal tak si comel ni? Okey, ini adalah ayak-ayak. Ayak-ayak ni istimewanya dia boleh terapung di atas permukaan air. Kenapa? Okey, disebabkan oleh wujudnya tegangan permukaan. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian kaki dia ni, okey, air kat sini mengalami tegangan permukaan. Okey, so dari mana datangnya tegangan permukaan? Disebabkan oleh daya lekitan. Daya lekitan ni adalah tarikan di antara molekul-molekul yang sama. Contoh sekarang ni, daya lekitan antara molekul-molekul air. Molekul air dengan molekul air menghasilkan tegangan permukaan yang membolehkan ayak-ayak tersebut terapung di atas air. Okey, seterusnya. Macam mana air boleh dipindahkan dari cawan pertama ke cawan yang kedua? Okey, ianya sebenarnya disebabkan oleh tindakan kapilari. Okey, kamu tengok kat sini Kita cuma celupkan bahagian hujung tisu ini sahaja kepada air berwarna. Tapi air berwarna itu diserap ataupun ditarik naik ke atas. Ini menunjukkan tindakan yang menentang daya graviti yang sepatutnya menarik semua objek ke bawah. Okey, satu lagi cikgu tunjuk contoh tindakan kapilari adalah proses air diangkut dari akar naik ke batang dan kemudiannya ke seluruh bahagian daun dan keluar melalui stoma. Okey? So, macam mana tindakan kapilari ni boleh terjadi? Okey. Kalau tadi disebabkan daya lekatan, yang ini disebabkan oleh, yang tadi disebabkan daya lekitan. Yang ini disebabkan daya lekatan. Daya lekitan di antara molekul yang sama. Daya lekatan tarikan di antara molekul yang berbeza. Contoh kat sini, daya lekatan antara molekul air, ini molekul air dengan dinding xilem. Okey, yang ini menghasilkan tindakan kapilari. Okey, so secara kesimpulan dia, daya lekitan adalah tarikan molekul di antara molekul yang sama dan boleh menghasilkan tegangan permukaan. Manakala daya lekatan adalah tarikan molekul di antara molekul yang berbeza. Ianya boleh menghasilkan tindakan kapilari. Okey, so sekarang kita tengok pula perubahan keadaan jirim. Okey, ini kamu dah belajar sebenarnya masa tingkatan 1. Kamu dah tahu bahawa perubahan keadaan jirim berlaku disebabkan haba diserap ataupun dibebaskan. Okey, ini contoh untuk haba diserap. Okey, bila kita panaskan ais, apa yang berlaku? Haba akan diserap, maka ais tersebut akan bertukar kepada air. Okey. Kemudian bila kita panaskan pula ataupun kita serap lagi haba, maka air tersebut akan bertukar menjadi gas.
Ataupun dia terus daripada ais, pepejal terus kepada gas. Juga melibatkan haba diserap. Okey, so ini proses-proses yang melibatkan haba diserap iaitu peleburan, pendidihan atau penyejatan dan juga pemejal wapan. Okey, yang ini pula, okey, kita ada gas. Kemudian gas ataupun wap air ini kita sejukkan dia. Maksudnya kita bebaskan haba. Maka gas tersebut akan bertukar kembali menjadi air. Okey, dan kemudian kalau air ini pula kita sejukkan dia, kita bebaskan haba, maka air ini akan bertukar menjadi ais ataupun pepejal. Okey, boleh Okey. So ini adalah proses yang melibatkan haba dibebaskan. Okey, kondensasi, pembekuan ataupun pemejalwapan terus daripada gas kepada ais ataupun pepejal. Okey, so kesimpulan dia yang warna merah ni, ini adalah proses yang melibatkan haba diserap dan yang warna biru ni adalah proses yang melibatkan haba dibebaskan. Okey, sekarang kita tengok pula molekul air. Air ni sebenarnya dia terdiri daripada dua unsur yang berbeza iaitu oksigen dan hidrogen. Jadi macam mana kalau cikgu nak asingkan air tersebut? Maksud cikgu nak asingkan kepada unsur-unsur dia. Boleh tak kalau cikgu tapis je dia nak bagi yang keluar tu oksigen je? Boleh? Tak boleh kan? Jadi macam mana sebenarnya cara kita nak bahagikan air ni kepada unsur-unsur dia dengan menggunakan proses kimia iaitu elektrolisis air. Okey, di mana kat sini kita gunakan elektrod. Okey, kita sambungkan dengan bekalan kuasa dan suis. Kemudian kat sini kita masukkan air. Okey, kita masukkan air. Kalau awal eksperimen dia penuh ni, air ni penuh Okey. Kat sini, air cikgu dah bagi tahu tadi dia adalah konduktor elektrik yang lemah. Jadi, untuk mengalirkan arus ataupun untuk meningkatkan kekonduksian air tersebut, kita kena tambahkan air tersebut dengan asid. Okay, tambahkan beberapa titis asid ke dalam air. So, air dengan asid ini kita panggil sebagai elektrolit. Okay, cikgu tunjuk contoh. Ini proses dia. Mula-mula air tu penuh, kemudian bila disambungkan suis dia, kita onkan suis, maka akan terhasil macam inilah, dia akan kumpulkan gas. Okey, so kita tengok hasil dia macam ni. Okey, ini adalah elektrod. Okey, elektrod yang pertama ni dia bersambung dengan terminal positif. Yang panjang ni kita panggil terminal positif. Maka elektrod yang bersambung dengan terminal positif dikenali sebagai elektrod anod. Okey. Kemudian elektrod yang sebelah sini bersambung dengan terminal negatif. Kalau negatif yang pendek ni ke metod ni kita panggil dia elektrod kathod. Okey. Yang dihasilkan di elektrod anod adalah oksigen. Manakala yang dihasilkan di elektrod kathod adalah hidrogen. Macam ni Okey, so kalau kita tengok kat sini, isi padu gas oksigen adalah separuh daripada hidrogen ataupun hidrogen 2 kali ganda berbanding oksigen. Maksudnya kalau kita kata nisbah oksigen kepada hidrogen 1:2. Ataupun kalau dia minta nisbah hidrogen kepada oksigen 2:1. Okey? 2 hidrogen, 1 oksigen. Jadi molekul untuk air sebenarnya adalah hidrogen ada 2, oksigen ada 1. H2O ataupun H2O. Ini adalah molekul untuk hidrogen. Air. Okey, oksigen, hidrogen dan hidrogen. Ini satu molekul air. Okey, so sekarang kita nak uji. Betul ke gas yang kita kumpul ni oksigen dan yang ini hidrogen? Okey, untuk oksigen kita gunakan kayu uji berbara. Bukan yang menyala yang berbara sahaja. Bila kita dekatkan dengan oksigen, maka kayu uji tersebut akan menyala. Sebab apa? Sebab oksigen membantu pembakaran. Kemudian untuk ujian hidrogen,
kita gunakan kayu uji bernyala. Yang dah nyala, kita dekatkan dengan gas hidrogen yang kita kumpul, dia akan menghasilkan bunyi pop. Boleh Baik, sekarang kita sambung kesan bendasing terhadap takat didih air dan takat lebur ais. Okey, so tadi kita dah belajar takat didih air suling ataupun air tulen adalah 100 darjah Celsius dan takat lebur ais adalah 0 darjah Celsius. Tapi apa jadi kalau kita tambahkan garam? Yang ini air suling, air tulen biasa. Yang ini pula air kita tambahkan dengan garam. So, bila kita didihkan dia, kita dapati takat didih untuk air tulen adalah 100 darjah Celsius. Tapi yang tambah dengan garam, dia meningkat menjadi 103 darjah Celsius. Okay? So, mungkin kamu akan dapat 102, 103. Ini menunjukkan kehadiran benda asing seperti garam akan meningkatkan takat didih air. Macam mana pula dengan takat lebur? Sama juga. Okey, untuk takat lebur ais, yang ini kita ada ais suling biasa. Yang ini kita ada, yang ini kita ada ais biasa. Yang ini kita ada ais tambah dengan garam. Jadi kita dapati semasa ais tersebut melebur ataupun bertukar kepada cecair, suhu dia adalah 0 darjah Celsius. Takat lebur 0 darjah Celsius. Tetapi yang kita tambah dengan garam, suhu semasa ais tersebut melebur adalah negatif 2 darjah Celsius. Ini menunjukkan kehadiran benda asing seperti garam merendahkan atau mengurangkan takat lebur ais. Maksudnya benda asing ni dia boleh meningkatkan takat didih air tetapi mengurangkan takat lebur ais. Okey, boleh Baik, seterusnya kita akan tengok tentang penyejatan air. Tapi untuk penyejatan air, cikgu akan sambung di dalam video cikgu yang seterusnya. Untuk video kali ini, kalau ada soalan, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.